Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi lagi satu pengalaman saya selepas saya disuntik dengan suntikan vaksin COVID-19. Saya nak beritahulah pengalaman buruk saya dalam proses mendapat suntikan vaksin ni. Saya divaksin pada hari ini. Saya vaksin pada hari ini 26 bulan 6 2021. Ni tu saya punya tangan. Dalam pada itu saya kena bertanggungjawab ke atas risiko yang mungkin berlaku akibat keputusan tindakan saya. Tindakan saya ini kerana manfaat vaksin adalah lebih jauh lebih baik daripada kesan sampingannya. Itu antaranya ada 4 ni. Saya memahami ni, pengambilan vaksin mungkin menimbulkan reaksi. Tadi jumpa doktor cakap ini yang lepas injek ni mungkin cik kena makan Panadol ke kalau demam. Kalau dia pesan dengan saya, kalau sesak nafas ke apa ke, terus pergi ke hospital. Di hospital dia tak tanya, saya tanya balik nak pergi ke mana, nak pergi ke bahagian biasa ke kecemasan. Pergi tu kecemasan, dia kata. Oh, pergi kecemasan. Baru tahu. Oh, sebelum ni tak tahu. Jadi kalau kita ni sakit ke apa ke, kita makan Panadol. Panadol boleh beli dekat, dia promote lah Panadol. Dia tak promote Kementerian Kesihatan punya barang, kan? Doktor tak promote Kementerian Kesihatan, dia promote Panadol. So beli dekat farmasi. Jadi farmasi pun dapat impak lah dari segi ni, Panadol ke, paracetamol ke, kan, untuk tahan sakit tu. Dia kata kalau mungkin kalau pening-pening kepala ke apa ke, minum air lebih pun tak suruh saya minum air lebih, tak ada. Kemudian daripada situ dia kata dia tak beri jaminan sepenuh lah kepada saya. Jika ni maknanya masa akan datang saya tak kena jangkitan COVID, dia tak sebut. Dia suruh saya sign je. Mentang-mentang lah saya ni tak buat cermin mata hari ni, jadi saya membaca lah dengan keadaan yang tercungak-cungak membaca. Kemudian daripada situ saya bersetuju dengan rela hati. Tak rela pun kena rela. Ni buruk betul lah ni, melengkapkan jumlah pengambilan dos seperti yang dijadualkan. Tu. Tapi kat sini dia tak tulis lah kena denda ke, kena apa, kena saman ke kalau tak pergi buat. Dia tak disebut. Dalam pada masa tu dia tanyalah ni sejarah kesihatan ni. Yang menariknya dia tanya saya, budak tu tadi tanya, "Encik ada tak pernah kena ambil vaksin kat mana-mana sebelum ni?" Saya pun jawab lah, saya dulu ada lah ambil vaksin masa saya kanak-kanak dulu ambil. Dah kena. Tapi yalah, yalah nak kena injek kan, dia tanya ada pengalaman sejarah halan tu. Dia tak ada tanya pun. Dia pun tak tanya saya sedang hamil ke tidak, kan? Dia tak tanya. Dia pergi tanda saja ni, saya tak hamil. Oh, bagi wanita. Sorry. Adakah anda sedang menyusukan bayi? Alamak, patutnya kat sini jelas lah tulis laki-laki perempuan, kan? Nasib baik dia tak ada tidak. Lagi satu saya nak beritahu, pengalaman yang buruk saya pergi ni dah lah bertongkat. Tuan tahu tak saya pergi ni bertongkat? Tongkat saya pergi bertongkat. Dapatlah naik kereta roda, kursi roda. Bini saya tinggalkan dia sebab dia tak boleh nak masuk. Kalau masuk apa? Tapi pengalaman menariknya, yang tolak saya tu anak dara. Apa? Sampai kat sana orang tanya tu, "Cik dengan anak ke? Pakcik dengan anak?" Saya kata tu bukan anak saya, tu anak orang, kan. Dah. Dia ingat saya tu girlfriend saya pula. Lah, kau orang ni tak kenal ke? Sebab semua orang yang bertugas kat sana tu hanya pakai lanyard ada pas kat dada dia. Pakaian tak ada seragam. Jadi memang pegawai bertugas pun tak cam. Saya pun nak ketawa je, tapi dia orang dah pau saya punya pen. Saya bagi pen ni nak tanda ni, pegawai tu dah sapu saya punya pen. Tak pulang. Aduh. Jadi tak apalah, modal lah sikit.
Lagi satu pergi ni tak ada air. Air tak ada, roti tak ada, apa pun tak ada. Dia tanya kita dah sarapan belum? Kalau belum kan nak bagi makan ke apa, tak ada pula nampak. Kan? Patut dia beritahu lah kalau belum sarapan lagi, kita ada sedia roti ke, air ke, Milo ke kan. Lepas keluar tadi pun dia tak pelawa saya minum air ke, secawan, tak ada. Sambil-sambil tu tuan bolehlah baca apa yang dia tulis kat sini. Jadi mudah boleh faham apa yang dituliskan pada borang persetujuan vaksin ni. Jadi kalau tadilah isteri saya ikut, tentu dia tu. Kemudian dalam masa saya nak disuntik tu, alhamdulillah lah, dia tak adalah suruh laki-laki ke perempuan ke kan. Jadi dia suruh saya masuk satu bilik. Kat situ ada 10 bilik. Ada bilik 1 sampai bilik 10. Di bahagian saya ni ada A, ada B, ada 2 section. Di tempat saya yang saya cocok ni di Persada. Jadi pada pandangan saya buat kiraan mana ada 10 bilik. Satu bilik ada 2 kerusi. Mana 2 orang boleh vaksin dalam masa tu yang sama. Mana ada 20 stesen dalam tu. Jadi kalau ada A dan B, ada 40 stesen untuk injection dalam satu masa. Jadi dekat situ saya pun disuntik oleh seorang pegawai perubatan. Tapi dia pakai baju pembedahan. Saya tanya, cik daripada mana? Dia kata daripada klinik je, klinik swasta. Alhamdulillah, dia pun tak beritahu dia ni daripada mana. Mungkin dia cakap klinik lah, satu klinik. Saya tak nak lah promosi klinik tu. Klinik ni dapat bayaran ke tak dapat bayaran saya tak tahu. Tapi walau macam mana pun, memang saya lepas habis injection tu jumpa lagi tak sampai tak lama kena injection tu. Dia tanya sakit apa, ada apa-apa masalah, tak ada. Injectionnya sangat baik, tak rasa apa-apa. Cuma selepas dalam tempoh masa 5 minit tu barulah rasa sengal-sengal tangan tu. Lepas tu dah hilang lah ni. Saya dah lebih daripada setengah jam. Video ni saya buat selepas setengah jam saya vaksinasi. Kemudian di situ saya lihat pengurusannya sangat baik. Cuma yang tak ada tu lah, tak ada air, tak pelawa air, tak sediakan air. Untuk yalah sekurang-kurangnya ada lah air 1 gelas ke lepas kita vaksinasi tu. Jadi bolehlah kita ni yalah hilang dahaga lah. Tu ni bacalah dulu kalau nak baca ni sambil-sambil tu. Jadi lepas tu saya kena duduk 15 minit nunggu ke kaunter untuk ambil benda ni. Dia beri penerangan dengan satu kad. Ini kadnya, kad vaksinasi. Adalah tulis nama, nombor kad penalan belakangnya tulis tu apa. Bolehlah baca. Jadi yang belum tu mudah-mudahan jadi panduan pada yang belum divaksinasi. Kemudian di sebelah dalam dinyatakan telah terima vaksinasi AstraZeneca. Lepas tu kena datang lagi second dose pada 12 ni. Kertas ni jangan hilang dia kata. Itu nombor kelompok pun dah beritahu pada saya. Tarikh luput sampai 31.98. Yang maknanya tu vaksinasi barang yang tadi dia injek pada saya lah. Second dose ni dia tak tulis pula. Jadi lepas 12 minggu lah saya datang lagi. Jadi pengalaman yang buruk saya tadi itulah, kena tolak dengan anak dara laju-laju sangat dengan orang-orang bujang kat situ. Dan Saint John membantu. Ada kumpulan Rotary, dia orang ada uniform, kita nampak lah daripada mana. Kalau yang tak pakai uniform tu tak nampak lah. Dan sabit merah pun tak nampak uniform. Dia rela dah macam askar lah kan kat sana tu. Jadi sekiranya rasa lemah, pening kepala, perubahan jemputan jantung, kesukaran bernafas, ini kena pergi lah, kena tu. Ada alergik tadi, alergik bengkak pada bibir, muka tekak,
Mana lagi apa tu? Rash ni gatal lah. Gatal ke, ruam ke kan. Lawyer, muntah, sakit perut. Ini kalau makan ni memang dapat penyakit ni. Memang dapat penyakit sakit perut. Sebab nak kena makan memang nak kena buang kan. Ini injek pun sakit perut. Jadi inilah, InsyaAllah. Jadi siapa yang belum takut nak pergi vaksin tu, alamak, kalau nak cakap saya kena injek ni rasa macam kena gigit semut je. Tapi hari ni injek memang tak rasa sakit pun. Injek tu memanglah. Untung juga bini saya tak ikut. Kalau bini saya ikut tadi, rasanya lagi jauh perjalanan tu. Sebab kena berhenti. Dia ajak saya pergi makan, pergi minum kan, bergambar. Tadi sempat juga tu. Dia tak offer pun saya nak bergambar. Ada kawasan nak bergambar tu. Saya kata nak gambar tak? Boleh tak gambar kita kat sini? Alamak. Akhirnya bergambarlah juga saya atas kursi roda. Tapi walau macam mana pun, bagi saya, bagi orang yang belum buat vaksinasi ni, imunisasi ni sebenarnya baik untuk diri kita. Kalau nak percaya saya, percayalah. Tapi percayalah diri sendiri. Sesungguhnya kita ni kena berusaha bagi memastikan diri kita terus sihat. Ni maknanya kita ambil ni obat. Macam juga ambil Panadol lah. Saya beranggapan benda ni Panadol je lah, ambil je lah kan. Semua orang ambil, kita ambil je. Kalau kita cakap kita tak ambil dulu-dulu, masa kecil-kecil dulu, kenapa kita tak tolak? Tak ada pun sains-sains nak makan ubat cacing. Cikgu cakap kat sekolah dulu-dulu. Yalah, zaman saya 50 tahun lepas, kena makan obat cacing. Cikgu pun bagi obat cacing. Makan semua sekali obat cacing. Lepas tu balik rumah, kau sakit perut. Yang mana ada cacing, perut besar-besar tu semua keluar cacing. Itu tapi sama juga kita kena injek BCG tu. Apa benda BCG tu? Jadi tak usahlah nak pening-pening kepala. Kenapa kita nak kena injek BCG tu? Kita rakyat Malaysia banyak keuntungan berbanding negara-negara luar yang tak ada pun. Macam Filipin tak ada injek BCG ni, tak ada. Indonesia pun tak ada. Thailand pun tak ada. Pergilah tanya. Pergi tanya. Kalau ada tu saya minta maaf lah. Mungkin dia ada duit lebih lah sikit. Dia pergi injek dekat klinik atau hospital mereka untuk ambil suntikan tu tadi. Tapi kalau macam kita rakyat Malaysia, memang ada dah berapa banyak vaksin yang kita ambil. Memang ada senarai tu. Sampai ke peringkat kita pergi sekolah pun, cikgu tanya mana kita punya kad kesihatan kanak-kanak kita, nak pastikan bahawa kita ni menerima vaksin. Itulah menunjukkan kerajaan kita sebenarnya prihatin. Kerajaan kita sebenarnya prihatin tentang kesihatan rakyat. Soal benda ni lambat, cepat, apa macam mana pun, kalau kita berusaha lah, insyaAllah mudah-mudahan kita kekal sihat, dapat beribadat kepada Allah dan bersyukur kita dapat hidup di tanah air negaraku Malaysia. InsyaAllah kekalkan jati diri kita, kita jaga kita. Ambil vaksin, jangan tak ambil vaksin. Pastilah ada kaedah-kaedah yang dah disebut sebelum ni oleh pihak-pihak tentu. Kita nak masuk sana, nak masuk sini, nak tunjuk sertifikat kita lah sebagainya, kita ni ada ambil vaksin. Gitulah, dunia berubah, zaman berubah, tak macam zaman dulu. Jadi setakat itu saja. Kekal sihat, jaga diri. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat daripada Allah dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and subscribe saya punya channel. Mudah-mudahan boleh ditambah nilainya lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.